Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Aslina, bidang akidah dengan tajuk kufur. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 99 sehingga 103. Jom baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kufur. Pernah dengar tak kufur? Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya maksud kufur? Okey, apa hukum kufur? Hukum kufur ialah sesat. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Baiklah, kita akan belajar 4 kata dalam pelajaran kufur ini. Syirik, fasiq, zindiq dan murtad. Jom kita lihat. Syirik maksudnya menyekutukan Allah. Fasiq, orang yang ingkar perintah Allah. Zindiq, orang yang imannya terpesong atau sesat. Murtad, terkeluar dari Islam. Oleh itu, kita kena beriman, mempercayai dengan sepenuh hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur terbahagi kepada 2, kufur i'tiqad dan kufur amalan. Maksud kufur i'tiqad, menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kufur amalan, menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Apakah contoh dia? Contoh, menggunakan duit poket untuk berjudi. Apakah faktor yang mendorong kekufuran ini? Pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Oleh itu, dalam diri kita perlu ada didikan agama. Kedua, selalu menuruti hawa nafsu. Ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Itu antara faktor yang mendorong kekufuran. Oleh itu, jom kita lihat apakah kesan kufur ini. Pertama, ia adalah satu dosa besar. Kena bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Seterusnya, ia dapat merosakkan iman di hati. Kita nak iman kita ini mati dalam keadaannya iman. Seterusnya, kita hilang rahmat dan keberkatan dalam kehidupan. Keempat, hati tidak tenang sekiranya ada kufur dalam diri kita. Dan akhir sekali, azab siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, macam mana ya tindakan kita untuk menjauhi kufur? Pertama, menjaga amal dan ibadah kita. Macam mana? Kita sentiasa melipat gandakan amalan. Banyakkan amalan solat, puasa. Seterusnya juga kita dapat tabah dalam menuntut ilmu. Bila banyak pengetahuan, kita dapat tahu baik buruknya. Kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Setiap habis solat, doalah supaya mudahan diri kita ditetapkan iman. Seterusnya, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Hadir majlis ilmu, sama ada bersemuka di media sosial, FB, Insta, TikTok, YouTube, segalanya boleh kita dengar dalam majlis ilmu. Hendaklah juga kita selalu mendampingi guru. Oleh itu, dapat juga kita dapat pengetahuan, seterusnya dapat menjauhi kufur. Keempat, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Bagaimana? Kita hendaklah sentiasa bermuhasabah. Apa muhasabah tu? Kita menilai diri untuk membaiki diri kita sendiri. Contoh, hari ini solat akhir waktu. Esok kita perbaiki solat di awal waktu.
Antaranya lain ialah bersikap sederhana dan bersyukur. InsyaAllah tindakan-tindakan ini dapat menjauhi kita daripada kekufuran. Mari kita baca doa ditetapkan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bermaksud, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Solat, kita kena bacalah doa ditetapkan iman. Apakah rumusan kita pada hari ini? Kufur satu dosa besar yang membawa kepada kesesatan dan kerosakan iman. Kita perlulah menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Baiklah, Ustazah harap anak-anak dapat pelajari kisah kufur hari ini. Semoga kita berjumpa di masa akan datang. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.